Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita bincang berkenaan dengan GTN ataupun Gestational Trophoblastic Neoplasm. Saya tak pasti sama ada istilah kanser anggur ni tepat ataupun tidak, tapi itulah yang saya tahu tentang istilah di dalam bahasa Melayu. Dan dalam video yang lepas saya dah terangkan berkenaan dengan kehamilan anggur. Kali ini kita nak bincang salah satu risiko ataupun komplikasi kehamilan anggur adalah kanser anggur ataupun GTN. Sebenarnya GTN ni lebih luas, dia tak semestinya berasal daripada kanser anggur, dia juga boleh berlaku selepas kehamilan yang normal. Jadi saya nak bagi perempuan faham berkenaan dengan kanser anggur ni. Kita tahu bahawa apabila berlaku persenyawaan di antara sperma dan ovum yang normal, maka terbentuklah kehamilan yang normal. Kehamilan yang normal ni dia akan terdiri daripada uri ataupun plasenta dan juga bayi dalam kandungan ataupun fetus. Jadi komponen kehamilan normal adalah plasenta. Saya akan gunakan istilah plasenta untuk mewakili uri dan juga fetus ataupun janin lah. Okey, ini adalah hasil daripada persenyawaan sperma yang normal dengan ovum yang normal. Dalam kes kehamilan anggur, berlaku persenyawaan yang tidak normal di antara sperma dan ovum. Tak normal. Sama ada satu sperma dengan ovum yang kosong ataupun dua sperma bersenyawa dengan satu ovum yang kosong, ataupun beberapa lagi kaedah persenyawaan yang tidak normal. Dan ini menghasilkan kita panggil kehamilan anggur ataupun molar pregnancy, ataupun dalam istilah lain kita panggil high dative hormone. Sila rujuk video saya yang terdahulu. Dan apa yang berlaku adalah yang terbentuk adalah kehamilan yang kita panggil molar pregnancy ni, ataupun kehamilan anggur, di mana di dalam rongga rahim tu tidak ada langsung pembentukan fetus. Sebaliknya yang ada adalah tisu-tisu yang berbentuk seperti buah anggur, biji-biji air yang terbentuk, yang sebenarnya kalau dilihat di bawah mikroskop, tisu-tisu ini adalah pembiakan pada uri daripada plasenta ni. Dan sebab itulah penyakit kehamilan anggur ataupun kanser anggur ni sebenarnya adalah penyakit yang berkaitan dengan sel-sel yang datang daripada uri ataupun plasenta. Dan apa yang berlaku adalah kita tahu bahawa uri ni, plasenta ni, dia menghasilkan hormon yang dipanggil HCG, hormon HCG. Dan begitulah juga molar pregnancy ataupun kehamilan anggur ni, dia juga menghasilkan HCG. Kalau kita pergi balik kepada proses persenyawaan yang normal, kita kan sperma bersenyawa dengan satu ovum, dan dia akan membentuk janin, embrio, dan embrio ni adalah terdiri daripada pencantuman sperma dan ovum. Kemudian mereka akan membiak, dan selepas pembiakan berlaku, terbentuklah dua lapisan sel. Satu kita panggil lapisan sel luar, ini sel-sel yang tersusun di bahagian luar ni, sel luar ataupun outer cell mass. Ini adalah di dalam embrio peringkat awal. Dan kemudian ada terdapat satu lagi kumpulan sel yang terletak di dalam bahagian dalam ni. Ini peringkat awal pembentukan fetus. Dan ini dikenali sebagai inner cell mass ataupun sel dalam. Sel dalam. Okey. Sel luar ni lah yang akan membentukkan
plasenta. Dia akan melekat pada dinding rahim dan dia akan masuk ke dalam dinding rahim. Manakala sel dalam ni, inner cell mass ni akan membentuk fetus. Okey, faham? So inilah yang akan membentuk plasenta, sel-sel di bahagian luar ni. Jadi masalah yang berlaku di dalam kes kehamilan anggur dan juga kanser anggur ni adalah kelainan ataupun masalah yang berkaitan dengan plasenta, sel-sel plasenta. Jadi masalah yang wujud adalah sel-sel plasenta ni, sel-sel plasenta ataupun sel-sel trophoblast, ataupun trophoblast dalam istilah perubatan. Sel-sel inilah yang menjadi fokus perbincangan kita pada hari ini. Sel-sel ini boleh membiak dengan banyaknya untuk menjadi kehamilan anggur, tetapi belum jadi kanser. Tetapi pada waktu yang sama dia juga boleh terdedah kepada bahan-bahan karsinogen yang menyebabkan kanser untuk jangka masa panjang. Dia boleh menjadi kanser. Jadi sel-sel plasenta ni dia boleh menjadi kehamilan anggur ataupun dia boleh menjadi kanser anggur. Okey, kena faham kehamilan anggur ni adalah bukan kanser, tapi kanser anggur adalah kanser lah. Dan kehamilan anggur ni boleh menjadi kanser untuk jangka masa yang panjang. Mungkin 2% ataupun 3% pesakit yang mengidap kehamilan anggur ni, kalau kita buat rawatan susulan, mereka boleh mendapat kanser anggur. So, perbincangan kita sekarang adalah berkaitan dengan kanser anggur ni. Dan kena ingat, kanser anggur ni juga bukan semestinya datang daripada kehamilan anggur. Dia juga boleh berlaku ke atas wanita yang pernah melahirkan anak yang normal. Okey, setakat ini kita dah faham bahawa sama ada kehamilan anggur ataupun kanser anggur, kedua-dua ni adalah berpunca daripada sel-sel plasenta yang terbentuk daripada sel-sel luar tadi, ataupun kita panggil dalam istilah perubatan trophoblastic cell. Okay. Dan trophoblastic cell ni pun ada kategori-kategori dia. Dia ada sensitive trophoblast cell dan sebagainya. Jadi saya tak perlu pergi terlalu detail kepada peringkat itu. Cuma faham bahawa bincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan apa yang boleh berlaku kepada sel-sel yang membentuk plasenta di dalam kehamilan itu. Dan untuk pengetahuan semua, kanser anggur ni dia tak semestinya boleh berlaku daripada komplikasi daripada kehamilan anggur. Contohnya seorang wanita yang hamil secara normal, dia mengandung, dia ada anak, okey, dia melahirkan anak yang normal, sihat. Kemudian pada masa tertentu dia boleh mendapat kanser anggur. Begitu juga seseorang yang hamil tetapi dia hamil anggur, pada masa yang lalu dia pernah kita buat rawatan dengan kaedah kita panggil suction curettage yang saya sebut dalam video yang lepas. Curettage ini juga boleh menjadi kanser anggur. Sebarang bentuk kehamilan, sama ada kehamilan yang normal atau kehamilan anggur ataupun keguguran, selagi dia orang ada sel-sel plasenta yang wujud pada masa kehamilan tersebut, untuk jangka masa panjang dia boleh mendapat kanser anggur. Itu kena faham. Walaupun kita telah buat rawatan, kita buat suction curettage,
walaupun seseorang itu telah melahirkan anak yang normal, tetapi kita tidak boleh garanti 100% yang sel-sel uri yang ada di dalam kehamilan itu, sama ada kehamilan normal ataupun kehamilan anggur ataupun keguguran, kita tak boleh pasti 100% kita boleh keluarkan habis. Ada kemungkinan kita akan tertinggal sel-sel yang terdapat di dalam uri ni, placenta ni, ataupun kehamilan anggur ni. Akan ada sel-sel yang tertinggal, dan untuk jangka masa yang panjang disebabkan oleh terdedahnya kepada karsinogen ataupun penyebab kanser. Dan kita tak pasti setakat ini apakah yang menyebabkan sel-sel uri ni yang tertinggal ni bertukar menjadi kanser, kita tak pasti, tapi kemungkinan ada kaitan dengan karsinogen yang menyebabkan berlakunya mutasi kepada DNA di dalam sel-sel placenta ini, sehingga terbentuklah kanser anggur ataupun GTN tadi tu, ya. Okay, faham? Jadi maksudnya kanser anggur ni, kanser anggur ataupun GTN ini boleh berlaku, boleh menjadi salah satu komplikasi jangka panjang ke atas barang bentuk kehamilan. Okey. Jadi maksudnya seseorang yang mendapat kanser anggur mestilah seseorang yang telah pernah hamil ataupun sedang hamil. Kadang-kadang kanser anggur ni juga boleh berlaku serta-merta di atas kehamilan yang berlaku pada masa sekarang. Okay. Tapi kebanyakan kes-kes kanser anggur ni berlaku selepas beberapa tahun seseorang itu melahirkan anak ataupun gugur. So ini adalah yang kita panggil kanser anggur ni. Jadi maksudnya kanser anggur ni berasal daripada sel-sel yang membentuk uri, dan sel-sel ini sebabkan terdedah kepada karsinogen, dia menjadi kanser. Dan kanser, sifat kanser sel ini, sifat sel-sel kanser ini sama dengan kanser-kanser lain. Dia boleh merebak ke banyak bahagian tempat badan yang lain, dan kaedah perebakan yang utama dia adalah setempat, dan juga dia boleh masuk ke aliran darah dan boleh pergi ke organ-organ badan yang lain, ya. Okey, terdapat 4 jenis GTN ataupun kanser anggur setakat ni, ya. Dia bergantung kepada apakah punca sel yang terlibat, ya. Yang pertama kita panggil invasive mole. Invasive mole, di mana invasive mole ni adalah keadaan di mana kehamilan anggur tadi, kalau kehamilan anggur biasa dia bukan kanser sebab dia cuma terletak di dalam rongga rahim, yang anggur tu dalam rongga rahim. Tetapi invasive mole ni adalah jika tisu-tisu ataupun sel-sel yang di dalam rongga rahim ni dia masuk ke dalam dinding rahim, dia tembus ke dalam dinding rahim. Okay. So ini dipanggil invasive mole. Okay. Jadi dia bentuk setempat, tapi dia boleh merebak ke tempat lain juga. Kemudian yang kedua kita ada yang dinamakan sebagai placenta site trophoblastic tumor, singkatannya PSTT, ya. So PSTT ni dia jarang berlaku, dia cuma 1-2% sahaja. Dia adalah jenis GTN yang agak sukar dirawat sebab dia tidak balas dengan baik dengan rawatan kemoterapi, ya. Dan berbanding dengan yang lain-lain jenis GTN ni, placenta site trophoblastic tumor ni, dia mengeluarkan beta ECG yang tak sebanyak kanser anggur yang lain. Yang ketiga kita panggil epithelioid trophoblastic tumor, ETT. Perempuan tak payah faham lah tentang dari mana-mana datangnya perkataan-perkataan ni, cuma tahu bahawa ada perbezaan di antara jenis-jenis GTN ini berdasarkan kepada asalnya kanser itu datang, dan juga dia memiliki ciri-ciri yang agak berbeza. PSTT dan ETT ni lebih kurang sama, dia punya karakter dia memang sangat jarang berlaku. Yang lebih kerap berlaku adalah invasive mole, dan satu lagi yang lebih kerap berlaku adalah kita panggil choriocarcinoma. Okey, choriocarcinoma. Jadi ada 4 jenis GTN
4 jenis kanser yang tergolong di dalam istilah kanser anggur ataupun GTN ni, iaitu invasive mole, placental site trophoblastic tumor, epithelial trophoblastic tumor dan juga choriocarcinoma. Jadi choriocarcinoma ni adalah yang kedua paling kerap selepas invasive mole, dan dia adalah yang paling agresif, paling agresif, mempunyai tahap hormon HCG yang tinggi, sangat tinggi, okey, dan dia sangat berkesan dengan rawatan kemoterapi, sangat sensitif. Jadi walaupun dia sangat ganas, tapi dia dapat dirawat dengan berkesan menggunakan rawatan kemoterapi. Rawatan kemoterapi, 50% kes choriocarcinoma ni berlaku dikesan kat seorang yang pernah hamil normal. Selepas hamil normal, maksud dia mungkin pernah hamil yang akhir sekali dulu, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun dulu, hamil yang normal, kemudian dia dapati mengidap penyakit choriocarcinoma. Dan 25% daripada mereka didapati pernah mengandung anggur selepas hamil anggur. Okey. Ya, so ini adalah beberapa 4 jenis GTN ataupun kanser anggur yang dikesan dan mempunyai ciri-ciri yang agak berbeza. Okey, apakah gejala-gejala pesakit yang mengidap kanser anggur ataupun GTN ini? Gejala-gejala dan tanda-tanda yang akan dialaminya sangat luas, sebab dia bergantung kepada organ mana yang terlibat. Dan kanser anggur ni dia boleh melibatkan hampir ke semua organ badan manusia. Dia boleh bermula daripada rahim, dia boleh masuk ke dinding rahim, berlaku pendarahan, dia boleh merebak ke kelenjar ovary, ke tiub fallopian, ke bahagian faraj dan sebagainya. Dia juga boleh pergi ke tempat-tempat lain, organ-organ lain, usus, bahagian buah pinggang, ke hati, ke limpa, ke paru-paru, ke otak, ke tulang. Pesakit ni mungkin mengalami masalah sakit perut, ada masalah sakit belah kanan abdomen, kemudian dia boleh sesak nafas, sakit kepala, sakit tulang dan sebagainya. Jadi pendek kata berbagai-bagai jenis gejala yang boleh mereka alami. Jadi apabila doktor mengesyaki seorang mengidap kanser anggur ni, maka beberapa jenis ujian perlu dijalankan. Jadi apakah ujian yang perlu dijalankan? Pertama, ujian darah. Okey, ujian darah ni mengukur ujian sel darah, full blood count, kemudian fungsi buah pinggang, fungsi hati. Yang penting ujian HCG, beta HCG ini sangat penting. Ujian darah HCG sangat penting. Kemudian X-ray dada untuk mengesan kalau ada ketumbuhan di bahagian dada. Kemudian ultrasound, selalunya kita akan buat ultrasound rahim untuk mengesan ketumbuhan pada bahagian rahim. CT scan ini sering dilakukan. CT scan ni kita akan buat CT scan bahagian pelvis, bahagian abdomen, bahagian thorax. Dan jika kita syak yang kanser itu merebak ke bahagian otak, kita akan buat CT scan otak juga. Daripada maklumat yang kita perolehi daripada ujian-ujian ini dan juga X-ray serta CT scan ini, dan digabungkan dengan tahap hormon HCG yang sangat tinggi di dalam darah, kita boleh katakan bahawa pesakit ini sudah mengidap penyakit kanser anggur ataupun GTN tadi. Okay? So inilah adalah kaedah-kaedah bagaimana kita mengesan penyakit kanser anggur. Okey, rawatan kanser anggur. Kanser anggur adalah jenis kanser yang sangat sensitif dengan rawatan kemoterapi, kecuali daripada jenis yang ETT tadi, PSTT itu mungkin jenisnya agak sukar untuk dirawat dengan kemoterapi. Kes itu selalunya kita tangani dengan kaedah rawatan pembedahan membuang rahim. Tapi kebanyakan kes adalah dalam kategori invasive mole ataupun choriocarcinoma.
yang sangat sensitif kepada kemoterapi ya. Okey, sebelum kita merawat seseorang pesakit itu, kita kena tentukan peringkat kanser tu. Peringkat kanser ni boleh diketahui melalui ujian-ujian yang saya sebutkan tadi lah. Dia ada peringkat 1, dia ada peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat 4. Jadi perempuan tak perlu tahu apa benda peringkat-peringkat ni. Dan tiap-tiap peringkat ni akan dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan yang berisiko rendah dan berisiko tinggi ya. Jadi pesakit kanser anggur akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Satu kita panggil risiko rendah. Risiko rendah ni maksudnya pesakit yang mempunyai risiko yang rendah untuk mengidap kanser berulang dan pesakit yang sangat responsif kepada ubat kemoterapi ya. Kemudian golongan kedua adalah pesakit yang berisiko tinggi ya. Cara kita nak tentukan siapa risiko rendah atau tinggi, kita bergantung kepada beberapa kriteria yang kita ada skor ataupun kita buat scoring system ya. Parameter di dalam scoring system itu termasuklah usia pesakit ya. Kemudian apakah jenis kehamilan yang lalu, apakah tahap hormon HCG yang ada dalam darah seseorang, dan apakah bilangan ketumbuhan yang dikesan dalam CT scan. Jadi berdasarkan kepada para parameter ini, kita akan keluarkan satu scoring yang berdasarkan kepada WHO punya scoring system. Dan jika seseorang itu mempunyai skor lebih daripada 6, 7 dan ke atas, dia dianggap sebagai berisiko tinggi. Ini kurang daripada 6, ini adalah berisiko rendah, ini berisiko tinggi. Pesakit yang mempunyai risiko yang rendah akan dirawat dengan kaedah rawatan kemoterapi, tetapi menggunakan hanya satu jenis kemo sahaja. Ubat kemo tersebut yang selalu kita gunakan adalah kita panggil methotrexate. Jadi pesakit yang dikategorikan sebagai berisiko rendah ni hanya perlu dirawat dengan satu jenis ubat anti kanser saja, methotrexate MTX, ataupun kalau pesakit itu tak boleh dirawat dengan ini, kita boleh gunakan pilihan satu lagi yang kita panggil actinomycin D. Actinomycin D cuma satu jenis ubat kemo saja. Tapi kalau sakit dikategorikan sebagai high risk, berisiko tinggi, jika skor dia lebih daripada 6, 7 dan ke atas, maka dia memerlukan rawatan kombinasi. Rawatan kombinasi ataupun gabungan ubat anti kanser. Yang selalu kita gunakan adalah ubat Emaco regime. Kita panggil Emaco regime. So Emaco regime ni maksudnya ada 5 jenis ubat anti kanser yang digunakan. So ini adalah kaedah kita merawat pesakit kanser anggur. Dan rawatan kemoterapi ini memakan masa yang agak panjang. Dia bergantung kepada tahap darah HCG, hormon HCG itu. Kita akan buat pengukuran dengan hormon HCG dalam darah. Di samping kita akan membuat juga ujian CT scan untuk melihat sama ada ketumbuhan-ketumbuhan yang ada tu telah hilang. Dan berdasarkan kepada faktor-faktor ini, kita pun akan tentukan bilakah ubat anti kanser ini akan dihentikan. Ada juga pesakit yang perlu dirawat dengan kaedah pembedahan jika mereka mengalami pendarahan yang banyak. Lebih daripada 90% daripada pesakit kanser anggur ni dapat dirawat dengan kemoterapi, sebab penyakit ini sangat sensitif kepada ubat kemoterapi, kecuali yang 2 jenis yang saya sebutkan tadi. Tetapi jenis itu sangat jarang berlaku. Jadi kesimpulannya, seorang pesakit yang mengidap kanser anggur ni mempunyai peluang yang cerah untuk dirawat, untuk sembuh, kecuali kalau kanser itu telah merebak ke bahagian otak, ke bahagian tulang dan hati, maka ini adalah pesakit yang dikategorikan pesakit terminal yang memang sukar untuk dirawat walaupun dengan rawatan kemoterapi. Sekian dahulu tentang kanser anggur ataupun JTN. Terima kasih.